Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Wan Zawiyah binti Wan Junaidi. Matric number 16TGU19F1005. Dan partner saya iaitu Tisha, anak perempuan Saravanan. Okay, first of all, kami ingin membentangkan tentang assignment 1 untuk subjek hydrography surveying. Salam sejahtera. Nama saya Tisha Anak Perempuan R. Saravanan dari kelas DGU 4C. Saya akan mulakan dengan pengenalan hidrografi. Hidrografi ialah sains dalam pengukuran dan penggambaran parameter yang diperlukan bagi menerangkan ketetapan semula jadi dan tata raja dasar laut, hubungan geografi dengan daratan dan ciri-ciri dinamik laut. Soalan pertama ialah perancangan awal sebelum pengukuran dijalankan. Terdapat 3 langkah utama di dalam rancangan kerja ukur hidrografi. Antaranya, pelantikan projek. Kedua, penyediaan peralatan. Untuk menentu kedudukan, kita akan menggunakan GPS, tripod, kabel dan antena. Untuk menentu kedalaman, kita akan menggunakan echo sounder, side scan sonar, sub-bottom profiler dan current meter. Untuk pasang surut pula, kita akan menggunakan pancang pasang surut. Ketiga, peninjauan. Dalam peninjauan, kita akan tinjau tentang kawasan pengukuran, tempoh masa pengukuran, aspek logistik, laluan pergerakan bot, keadaan persekitaran, penyediaan kos kenderaan, kos peralatan dan lain-lain lagi. Soalan kedua ialah aspek-aspek yang berkaitan dengan pasang surut. Pertama, pancang pasang surut digunakan untuk pengukuran pasang surut. Pengukuran ini dilakukan secara manual. Ia akan memberikan bacaan secara langsung dengan mempunyai besi nipis atau papan yang bersengit yang dapat dibaca dalam unit meter. Seterusnya, ia didirikan dalam keadaan tegak di tempat cerapat. Kedudukan mestilah meliputi julat pasang surut di mana takat sifar ialah datum. Pembetulan adalah diperlukan sekiranya kedudukan tidak pada datum. Kita boleh memberi bacaan negatif bagi pengukuran di bawah datum. Kegunaan ini hanya terhad pada kawasan pelabuhan dan pinggir laut saja. Yang kedua, rekod pasang surut secara manual dengan menggunakan pancang pasang surut. Kita memerlukan seorang atau 2 pencerap untuk menunjukkan perubahan aras air secara langsung dan hakiki bagi pelaut yang memasuki pelabuhan atau dermaga, yang memberikan gambaran sebenar pasang surut secara langsung. Yang ketiga, format data pasang surut. Terdapat 2 format, antaranya cerapan asas aras air. Dengan ini, kita akan cerap aras air dan pada sela masa tertentu dan aras air setiap jam. Seterusnya, statistik aras air. Terdapat beberapa statistik, antaranya aras purata setiap hari, aras purata setiap bulan, aras purata setiap tahun, aras purata paling tinggi dan paling rendah, akhirnya amplitude pada fasa untuk pelbagai juvuk pasang surut. Okey, seperti yang kita dapat lihat pada kedua-dua gambar ini, gambar yang berada di atas ialah low tide. Low tide bermaksud air surut. Okey, begitulah rupa bentuk apabila air mulai surut. Dan yang gambar berada di bawah iaitu high tide, iaitu air pasang. Air pasang dia punya gambaran seperti inilah. Air akan naik. Kaedah yang digunakan untuk penentu kedudukan ialah kaedah DGPS, mempunyai 2 jenis, iaitu proses lepas dan masa hakiki. Okey, proses lepas ni konsep dia seperti cerap dulu data kemudian. Okey, proses lepas memberi kedudukan satu titik selepas pengukuran selesai dibuat dan setelah semua data diproses. Bagi mendapatkan kedudukan yang tepat bagi titik yang tidak diketahui.
Hasil atau data cerapan GPS disimpan dalam memori yang terdapat pada penerima, iaitu alat penerima di mana antena didirikan di suatu titik yang boleh menerima isyarat satelit dengan menggunakan prinsip triangulasi bagi mengira kedudukannya. Okey, data cerapan dipindahkan ke dalam komputer melalui perisian GPS yang berkaitan. Perisian biasanya boleh mengira data pengukuran serentak dari dua atau lebih penerima, iaitu receiver. Post processing melibatkan tempoh cerapan yang agak panjang. Cerapan kaedah ini lebih jitu disebabkan wujudnya data cerapan yang berlebihan. Okey, masa hakiki iaitu konsepnya seperti dapat data secara on the spot. Okey, masa hakiki memberikan kedudukan pada suatu titik masa pengukuran dibuat. Ia memerlukan sekurang-kurangnya dua penerima. Satu penerima induk didirikan pada kedudukan yang diketahui, iaitu stesen rujukan, dan satu lagi penerima iaitu penurut didirikan pada titik yang tidak diketahui kedudukannya. Penerima induk dan penerima penurut pada titik yang hendak diketahui kedudukannya perlulah menggunakan sistem koordinat yang sama, WGS 84. Penerima penurut boleh diletakkan dalam keadaan statik ataupun dinamik. Okey, seperti yang kita dapat lihat, peralatan yang digunakan ialah topcon, tripod, antena dan controller. Okey, dan seperti kita dapat lihat dalam gambar rajah ini juga, ia mempunyai konsep di GPS. Okey, beginilah jika menggunakan konsep di GPS. Okey, kaedah yang digunakan untuk penentu kedalaman ialah kaedah langsung dan kaedah gelombang akustik. Okey, kaedah langsung ini iaitu dia menggunakan tali perum. Okey, penggunaan tali perum bagi pengukuran kedalaman dasar laut merupakan kaedah pengukuran secara langsung. Kedalaman di laut diukur menggunakan tali bersegat di mana pada hujungnya dihubungkan dengan pemberat seperti batu. Kaedah penggunaannya ialah menurunkan tali bersegat sehingga pemberat berkenaan mencecah ke dasar laut. Kedalaman yang diukur dikenali sebagai peruman, manakala tali bersegat berserta dengan pemberat yang digunakan dikenali sebagai tali perum. Panjang tali perum dihulurkan ke dasar laut dikira dari aras air. Dengan kaedah ini, apa yang diperolehi ialah hanya titik-titik berselerak sahaja. Okey, kaedah kedua iaitu gelombang akustik. Kaedah ini ialah biasa digunakan untuk pengukuran kedalaman. Alat yang digunakan menggunakan konsep ini dikenali pemerum gema. Okey, pada masa ini pemerum gema telah menjadi alat asas kepada jurukuah hidrografi untuk mengukur kedalaman dasar laut. Pada asasnya, pemerum gema mengukur kedalaman dengan mencatat beza masa penghantar gelombang akustik ke dasar laut dan masa penerima semula setelah mengalami proses pembalikan. Kuasa elektrik yang diperolehi daripada bateri ditukarkan kepada kuasa akustik dan pancarkan ke dasar laut melalui transducer. Gelombang akustik yang akan melalui aliran air sehingga dasar laut. Pembalikan dari dasar laut akan diterima semula oleh transducer dan kuasa akustik akan ditukarkan semula kepada kuasa elektrik. Kuasa elektrik ini akan disalurkan kepada jarum lakar yang akan membakar ekogram dan seterusnya membuat satu tanda untuk memaparkan dasar laut tadi. Tanda-tanda yang dibuat oleh jarum lakar pada ekogram akan menggunakan profil dasar laut yang berterusan. Jam pada alat echo sounder akan mencatat masa pancaran dan penerimaan. Okey, seperti yang kita dapat lihat, iaitu proses langsung menggunakan tali perum dan bulu duga. Dia macam pemberat lah untuk kita nak jatuhkan daripada atas bot ke dasar laut. Okey, gambar seterusnya iaitu yang menunjukkan kaedah gelombang akustik.
Okey, setakat itu sahaja pembentangan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih.